Selamat datang saudara-saudari. Hari ini kita mau mendengar Yeremia bab ke-6. Hai orang Benjamin, larilah untuk menyelamatkan diri. Tinggalkanlah Yerusalem. Bunyilah trompet di Tekoa dan nyalakan api isyarat di Bet-Kerem. Bencana dan malapetaka hampir tiba dari utara. Kota Sion indah sekali, tetapi kota itu akan dimusnahkan. Raja-raja dengan tentera mereka akan berkemah di sana. Mereka akan memasang perkemahan di sekeliling kota itu, masing-masing di tempat yang disukai mereka. Mereka akan berkata, "Bersiaplah untuk menyerang Yerusalem, bersiaplah. Kita akan menyerbunya pada waktu tengah hari." Tetapi kemudian mereka akan berkata, "Sudah terlambat. Hari sudah mulai gelap. Bayang-bayang sudah mula memanjang. Kita akan menyerbu pada waktu malam dan menghancurkan kubu-kubu kota itu." Tuhan Yang Maha Kuasa telah memerintah raja-raja itu untuk menebang pokok dan membuat tambak untuk mengepung Yerusalem. Tuhan berfirman, "Aku akan menghukum kota ini kerana banyak sekali penindasan berlaku di situ. Sebagaimana mata air tetap mengeluarkan air, begitu pula kota itu tetap menghasilkan kejahatan. Aku mendengar tentang keganasan dan kemusnahan di kota itu. Aku nampak penyakit dan luka di situ. Hai penduduk Yerusalem, biarlah kesusahan itu menjadi amaran bagi kamu. Jika kamu tidak mengindahkan amaran itu, aku akan meninggalkan kamu. Aku akan mengubah kota kamu menjadi gurun yang tidak didiami orang." Umat Israel suka memberontak. Ayat 9. Tuhan Yang Maha Kuasa berfirman kepada aku, "Israel akan disapu habis seperti ladang anggur yang buah anggurnya telah dipetik semua. Oleh itu, sementara masih ada masa, selamatkanlah orang yang masih hidup." Aku menjawab, "Siapakah yang akan mendengar aku jika aku memberikan amaran kepada mereka?" Mereka degil. Mereka tidak mahu mendengar perkabaran kamu, Tuhan. Mereka mentertawakan perkabaran kamu yang aku sampaikan. Kemukaan kamu terhadap mereka juga membara dalam diri aku, ya Tuhan. Aku tidak dapat menahannya lagi. Kemudian Tuhan berfirman, "Lampiaskanlah kemukaan aku terhadap anak-anak di jalan-jalan raya dan kepada orang muda yang sedang berkumpul. Suami isteri akan ditangkap dan orang yang sudah lanjut usia pun akan ditangkap. Rumah mereka akan diberikan kepada orang lain. Begitu juga ladang dan isteri mereka. Aku akan menghukum penduduk negeri ini. Semua orang yang besar maupun yang kecil mencari keuntungan dengan cara yang tidak jujur. Bahkan nabi dan imam pun menipu orang. Mereka menganggap luka-luka umat aku sebagai luka kecil sahaja. Mereka berkata, semuanya baik dan aman. Tetapi sebenarnya sama sekali tidak baik dan tidak aman. Adakah mereka malu kerana melakukan semua perbuatan yang keji itu? Tidak.
Mereka sama sekali tidak tahu malu. Mereka sudah tebal muka. Oleh sebab itu, mereka akan jatuh seperti orang lain. Riwayat mereka akan tamat apabila aku menghukum mereka. Aku Tuhan telah berfirman. Israel menolak pimpinan Tuhan. Tuhan berfirman kepada umatnya, berdirilah di persimpangan jalan dan perhatikanlah baik-baik. Tanyakanlah jalan-jalan purba dan yang manakah yang terbaik, jalan yang terbaik. Kemudian ikutilah jalan itu, maka kamu akan hidup dengan tenteram. Tetapi mereka berkata, tidak, kami tidak mahu mengikut jalan itu. Kami tidak mahu mengikut jalan itu. Kemudian Tuhan melantik penjaga-penjaga untuk mendengarkan bunyi isyarat trompet. Tetapi mereka berkata, kami tidak mahu mendengarnya. Umat Israel tidak mahu mendengar amaran dari Tuhan. Ayat 18. Oleh itu Tuhan berfirman, dengarlah hai bangsa-bangsa. Kamu harus tahu apa yang akan berlaku terhadap umat aku. Dengarlah hai bumi. Umat aku tidak mahu menerima ajaran aku dan tidak taat kepada aku. Oleh itu, aku mendatangkan malapetaka kepada mereka sebagai hukuman terhadap segala rancangan mereka. Apakah gunanya kemayan dari Sheba yang dibawa mereka kepada aku, atau rempah-rempah dari negeri jauh? Aku tidak mahu menerima persembahan mereka. Aku tidak suka akan korban-korban mereka. Oleh itu, aku akan menyebabkan mereka tersandung dan jatuh. Bapa dan anak, kawan dan jiran akan mati. Serangan dari utara. Ayat 22. Tuhan berfirman, orang akan datang dari suatu negeri di utara. Suatu bangsa yang kuat di negeri jauh sedang bersiap untuk berperang. Mereka bersenjatakan panah dan pedang. Mereka bengis dan tidak kenal ampun. Bunyi derap kuda mereka yang sedang dipancu bagaikan bunyi laut yang bergelora. Mereka sudah bersiap untuk menyerang Yerusalem. Penduduk Yerusalem berkata, kami telah mendengar berita itu dan kami patah semangat. Kami dicekam perasaan takut dan kesakitan seperti wanita yang bersalin. Kami tidak berani berjalan di jalan raya atau pergi ke ladang kerana di mana-mana musuh yang bersenjata menimbulkan ketakutan. Tuhan berfirman kepada umatnya, pakailah kain guni dan berguling-gulinglah dalam abu. Berkabunglah dan merataplah dengan pedih seperti yang meratapi kematian anak lelaki yang tunggal. Kerana pembinasaan akan menyerang kamu dengan tiba-tiba. Kemudian Tuhan berfirman kepada Yeremia, ujilah umat aku seperti engkau menguji logam. Selidikilah kelakuan mereka. Mereka semua pemberontak yang keras kepala, sekeras gangsa dan besi. Mereka berkelakuan buruk dan berjalan ke mana-mana untuk menyebarkan berita yang menjahatkan orang lain. Peleburan sudah sangat panas, tetapi kotoran logam tidak juga menjadi cair dan hilang. Sia-sia sahaja umat aku terus-menerus diuji untuk dimurnikan
Kerana mereka yang jahat tidak disingkirkan, mereka akan dinamakan tahi, leburan yang tidak berguna, kerana aku Tuhan telah membuang mereka. Ya. Ini adalah akibat dosa. Dosa akan membawa kematian. Ini berlaku. Ini akan berlaku di Yerusalem. Ya, ini adalah Yeremia bab ke-6. Sekian, terima kasih. Shalom.